saya akan bergegar atas stage dan saya akan tersumbang. Ya biasalah, Sabah ni kan dia sama seperti Filipino kan. Squad lari-lari and then bubbling. Kadang-kadang Elia macam macam tu. Kadang-kadang macam ni. Tiba-tiba Elia Guntabir. Hello. Weh, nama ni sebenarnya bukan nama baru di orang kata dalam bidang nyanyian. Nama dia selalu disebut-sebut. Seorang gadis daripada Sabah ni kan? Ya, Sabah. Jom kita cerita sikit kali ni pertandingan lagi. Pertandingan lagi. Cuma kali ni dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia lah, betul. So kali ni Bintang RTM 2024. Betul. Apa yang menyebabkan awak masih lagi menyertai pertandingan mencari bakat nyanyian sebegini? Okey, sebenarnya banyak juga yang orang tanya kenapa saya masih mengikuti pertandingan di Malaysia ini. Sebenarnya walaupun mungkin orang kenal, sebab orang kenal saya pun kebanyakannya daripada pertandingan-pertandingan luar, daripada social media seperti TikTok, YouTube kan, misal macam kadang-kadang kita buat cover kan. Sekarang social media besar, banyaklah viral sana viral sini kan. Dan orang tanya kenapa masih lagi mengikuti pertandingan, adalah sebab saya ingin lagi menebusi nyanyian di dalam industri Malaysia ini. Mungkin sekarang saya lebih aktif di social media macam TikTok, YouTube, tetapi saya ingin cuba juga untuk menembusi hiburan di Malaysia ini. Dan kenapa Bintang RTM? Bintang RTM ini adalah platform nyanyian yang paling lama di Malaysia sejak tahun 1972, tidak silap kan? Memang sudah lama, dan saya rasa Bintang RTM ini dia mempunyai kualiti tersendiri, bukan sahaja daripada orang bilang apa? Rank atau apa tu? Rating. Daripada rating, tetapi memang melihat kualiti, dan saya rasa dengan bakat dan juga minat saya ini, Bintang RTM mampu menerima saya. That's why. Okay, kalau kata dengan orang Sabahan, orang Bodoh, even orang sebenarnya pun ramai yang kenal awak sebenarnya. Tapi untuk orang yang mungkin belum kenal awak betul, sedikitlah. Asal dah tahu. Mungkin kerjaya awak ataupun belajar di mana dulu, dan macam bila awak mula menyanyi ni, bila mula awak dapat tahu yang memang awak boleh menyanyi, dan bila awak mula tahu yang menyanyi itulah bidang yang aku nak sertai. Okay. So before that, mungkin ada yang tidak kenal saya. Nama saya Elia Guntabir. Okay, saya sekarang berumur 22 tahun lah. Okay, dan saya sudah mulai menyanyi ini daripada umur saya 2 tahun, 5 tahun macam tu. Dan mula menyeburi dalam bidang nyanyian televisyen ini ketika umur 15 tahun sebenarnya. Dan saya sekarang saya adalah seorang student. Bidang apa dulu yang pertama? Bidang apa? Pertandingan apa yang pertama 15 tahun? Itu Ceria Popstar. Itu pertandingan daripada Astro lah. Itu yang popular kan? Itu yang bermula sebenarnya. And then ada pertandingan seperti dalam Sabah, luar negara dan sebagainya lah. Dan sekarang ini saya tengah menuntut ilmu di dalam Vocal of Music di Sabah Institute of Art. Okay, dan saya at the same time juga belajar muzik lah, ingin lebih mengenali muzik. Kenapa muzik? Sebab I know itulah bakat saya. Tetapi at the same time saya tidak mau hanya menyanyi, tetapi saya juga ingin mempunyai education, seperti minat mengajar juga, minat mengetahui sejarah-sejarah tentang muzik ini. Dan yalah, orang lebih kenal saya pun, orang start kenal saya pun sebenarnya adalah daripada waktu saya mengikuti pertandingan World Championship of Performing Arts. Itu berada di Amerika Syarikat lah that time. So benda tu viral sebenarnya, dan kebanyakannya memang orang Sabah yang lagi orang bilang viral lah. So and then bila viral, so sebenarnya pun ada juga. So that's why memang mungkin ada certain orang yang kenal, certain orang tidak kenal. Tapi for me it's okay, sebab itulah namanya proses di dalam menyertai hiburan di Malaysia ini. Suara dia kan, cara dia cakap ingatkan saya pernah nyonya Azharina. Ada tak orang cakap macam tu? Ada juga yang cakap, banyak sebenarnya. Cara cakap. Jadi kenapa tu? Cara cakap dengan suara tu. Suara. Ya, sebab mungkin logat tu kan, logat Sabahan. Bunyi pun ada. Ya kan? Okey, jadi untuk awak, bila awak dah pernah masuk pertandingan menyanyi sebelum ni zaman muda, awak pun dalam bidang yang sama. Mungkin orang tertanya kenapa awak masih lagi tidak ada macam lagu ataupun single ataupun album yang kiranya dalam industri, dalam mainstream. Adakah macam belum sampai masanya, belum sampai rezekinya, ataupun awak sendiri yang masih lagi mau bertanding, masuk pertandingan dulu sebelum betul-betul memberi sepenuh perhatian kepada industri muzik? Okay, so untuk soalan ini sebenarnya singkat adalah mungkin belum rezeki Elia. Tapi memang Elia ada juga single macam di Sabah. So kalau Sabah, orang Sabah buat lagu, dia memang top, senang untuk naik. Okay, bahasa sana lah dekat Sabah, bahasa lagu-lagu Sabah, lagu etnik macam tu. Memang Elia ada single. Elia juga pernah cuba untuk
buat single lagu bahasa Malaysia, bahasa Melayu, tetapi mungkin belum rezeki untuk naik lah. Sebab kenapa juga Elia memang mau ada lagu sendiri. That is why sebenarnya memang plan Elia this time adalah ingin mengikuti pertandingan ini untuk menaikkan lagi nama Elia, supaya kalau Elia buat lagu, at least orang tahu Elia ini daripada mana, daripada keluaran mana, macam tu. So that is why lah. So pendek kata, mungkin sekarang belum rezeki, tetapi Elia memang masih bernyanyi lah. Masih memang ada plan untuk buat lagu juga. Elia, bila orang kata pertandingan untuk memperkenalkan diri kan, untuk mendapatkan tempat dan juga mendapatkan orang kenal. Satu soalan yang saya nak tanya sangat, ada orang pernah berkata sebelum ni, katanya awak sebenarnya pernah diberi peluang untuk masuk big stage. Oh, ya ke? Betul ke cerita tu? Itu dapat peluang tapi awak tolak. Betul ke tak betul cerita tu? Itu saya tak pasti. Itu saya tidak pasti sebab macam ada ke cakap macam tu? Atau saya pernah dengar cerita. So sekarang ni saya tak pasti sebab tu kita tak pernah laporkan. Tapi sebab awak dekat depan saya sekarang, saya tanya, pernah ke awak dapat tawaran pertandingan seperti big stage, daripada big stage tapi awak tolak? Tak pernah pula. Ada ke cakap so bukanlah bukan. Itu betul-betul. Itu tak sahih. Nanti tak betul nanti kita kena marah pula dekat belakang pihak sebelah pula. Itu cerita lain lah. Cerita lain. Okey, sebab orang bila masuk big stage ketika tahun yang Elika masuk sebagai contoh, ramai juga yang mengatakan kenapa awak tak masuk sama. Mungkin sebab itulah mereka cakap kata Elika, awak tolak. Pada-pada diorang je kan. Ya itulah. Tapi maybe kan kalau macam kita cakap pasal reality TV swasta ni kan, usually diorang akan tengok view kan, dengan macam tu, macam view, if you have nama yang lebih daripada 1 million view on YouTube baru orang panggil. So but at the end of the day, pendek cerita dia bukan rezeki lagi lah. Tapi peminat awak ramai yang memang bila sebut tu dia sebut nama awak. Maybe sebenarnya ada juga kadang-kadang saya nampak dekat TikTok kan, macam tek macam actually Elia terharu lah sebab ramai yang mau Elia ikut benda tu, tapi at the end of the day, Elia ikut pula pertandingan ni. So, menjadi salah seorang peserta dari Sabah. Tak heranlah, orang Sabah selalunya memang ramai yang memang pandai menyanyi, memang suara sedap-sedap. Tapi satu lagi yang terkenal dengan Sabahan ni ialah lagu balad. Lagu balad. Betul. Kan? Suara yang tinggi, key yang tinggi. Betul. Macam sama juga dengan awak lah sendiri. Cuma sejak kebelakangan ni ramai juri-juri, ramai orang kata sebenarnya suara tinggi dan balad tu bukan itu sahaja yang penting untuk nyanyi. So macam awak sih macam mana? Sebab itulah kebiasaan awak. Sebenarnya kalau jawab soalan ini betul. Kalau kita, biasalah Sabah ni kan dia sama seperti Filipino kan. Dia orang memang suka nyanyi lagu-lagu tinggi. Tetapi betul, judges atau sekarang ni memang tidak hanya tengok tinggi tetapi technical, macam mana controlling, your low note, your low voice dan sebagainya. And for me, sebenarnya saya punya main adalah bukan high note sebenarnya. Bukan high note. Elia sebenarnya penyanyi, Elia lebih menggemari R&B. Okay, yang usually high note ni Elia tidak guna sepanjang masa. Kalau sesiapa yang melihat Elia perform ataupun mungkin di social media, Elia bukan jenis high note yang high note tinggi dari mula sampai awal, tidak. Elia selalu nyanyi high note dekat belakang-belakang, yang lain semua teknik. Dan Elia lebih pentingkan teknik dan juga penjagaan range vokal itulah. Sebab bila kita menyanyi lagu tinggi, melebihi range kita, suara kita akan rosak. So umur sudah masuk 30, sekarang masuk 30 macam 40, suara sudah hilang lah disebabkan terlebih menggunakan range. So bagi Elia bukan high note singer sangat, tetapi Elia belajar high note. Lagi-lagi pada dalam pertandingan ni, high note itu kira penting lah, your pitching, low note, low voice dan juga technical yang lain. Marah Cikgu Syafinas kalau high note je. Ya betul. Datuk Syafinas rosak suara dia kata. Datuk Syafinas dia memang jenis peka. Dia memang tidak suka kalau ada pitchy macam tu kan. Tapi kiranya awak berilmu, bila awak dah belajar, maksudnya awak ada advantage berbanding dengan setengah peserta lain dia sekarang ni. So macam cara awak cakap tu, awak nampak gayanya awak tahu apa yang juri nak. sebab memang dalam kita belajar pun memang dalam penjurian memang itu yang juri tengok. Even juri sendiri pun di public pun bagi tahu benda yang sama, and kami pun diberitahu benda yang sama apa yang judges mau. So memang dalam pertandingan itu memang bukan high note sahaja, tetapi memang dipraktikkan semua jenis teknik lah. Jadi hari ni bila awak dah tengok pesaing-pesaing lain, awak rasa harapan awak besar lah juga sebab sebenarnya Elia sebenarnya takut tahu. Bukan tahu, Elia macam nervous. Mungkin orang macam Elia ni mana ada nervous, dia ni biasa sudah. No, actually saya nervous, tetapi saya control. Because bila saya tidak control, saya akan bergegar atas stage and saya akan tersumbang. So
peserta-peserta semua dorang ada keunikan masing-masing. Serius saya cakap, bukan mau kasih senang hati, tetapi setiap 13 peserta yang lain mempunyai keunikan suara yang tersendiri dan ton suara yang tersendiri. So for me, macam Elia pun, Elia tidak boleh terlalu senang macam, oh tidak boleh, saya boleh nyanyi, saya sudah ikut pertandingan. No, Elia kena lebih research tentang lagu, tentang diri Elia supaya boleh bertanding dengan baik atas pentas. Elia, nanti kita banyak lagi soalan, tapi soalan kita kena simpan lah sebab ada lagi beberapa minggu lagi kan. Oh ya, betul. Tak boleh lah tanya semua hari ni. Tapi sebelum tu lah, satu mungkin satu benda habit awak ataupun satu benda trivia untuk saya lah, habit awak atau benda yang awak suka buat, benda pelik sebelum naik pentas. Ni nak masuk pertandingan, Sabtu ni nak bermula pertandingan kan. Ada tak benda-benda yang awak boleh kongsi macam awak kata, oh kalau nak naik pentas je aku kena hentak kaki 8 kali. Okey, benda-benda pelik kan selalu, okey, kalau tarik nafas tu biasa. Tapi Elia jenis, Elia suka, how to say, I suka macam buat squat tau. Squat, lari and then bubbling. Kadang-kadang Elia macam tu. Macam tu, kadang-kadang macam ni, tiba-tiba, tidak kisahlah kau pakai dress kah apakah, kalau kau mau squat sana, squat. Sebab kenapa? Biar rasa sakit dekat sini. Jangan rasa sakit dekat sini, orang bilang. Dia macam untuk, orang bilang distract your mind daripada ni lah, daripada nervous macam tu. Itu benda habit yang saya suka buat lah. Tapi macam nak main badminton bukan macam nak nyanyi kan. Sebab kan jantung kita kan macam duk, padahal kita tidak buat apa-apa. So, berarti kita lari buat macam ni dan kita rasa penat sebab kita buat benda tu daripada rasa nervous tu. Macam tu. Kalau Elia macam tu. Walaupun dah biasa masuk pertandingan, tetap nervous. Nervous ni bukan nervous sebab kita malu, tapi kita nervous overthinking. Bolehkah kita buat ni Okey kah saya nyanyi ni Padahal benda tu belum terjadi lagi. That's why kenapa certain penyanyi tu nervous. Hello, saya Elia Guntapi. Jangan lupa saksikan saya di Bintang RTM 2024 pada 13 Januari jam 9 malam hanya di TV2. Jumpa anda. Lagu apa? Lagu kita hari ini adalah, untuk nanti adalah Baby, 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 when you touch me like this. Wow. It's all coming back to me now by Celine Dion. Hebat.